Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 ingin membuat perbincangan untuk kos filosofi and current issue. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan nama ahli kumpulan saya. Yang pertama Nazir Adib bin Zulkifli. Yang kedua Advero Reyes Jacob. Yang ketiga Muhammad Irfan bin Muhammad Al-Zani. Yang keempat Awang Muhammad Nasharuddin bin Rashid. Dan yang terakhir Puvana Kumar, anak lelaki Guna Segran. Secara ringkasnya, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Soalan pertama, apakah falsafah pendidikan negara masih relevan pada abad yang ke-21? Pada pendapat kami, falsafah pendidikan negara masih lagi relevan pada abad yang ke-21 kerana pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, intelek, rohani dan emosi. Selain itu, falsafah pendidikan negara juga mampu membentuk seorang individu yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Soalan yang kedua, bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan dan Malaysia menyumbang kepada pendidikan dunia? Jawapan kami ialah, falsafah pendidikan kebangsaan bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. Sebagai contoh, STPM telah diiktiraf sebagai pendidikan bertaraf dunia sama seperti peperiksaan MUAT. STPM diiktiraf oleh Cambridge Assessment International Education, sebuah organisasi bukan keuntungan dari United Kingdom, manakala MUAT, Malaysia University English Test, juga telah diselaraskan dengan Common European Framework of Reference CEFR, sehingga standardnya sama dengan ujian penguasaan bahasa Inggeris yang dilakukan di negara lain. Selain itu, dalam aspek melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan, Malaysia sudah mempunyai rakyat yang bertaraf dunia, tidak kira aspek apapun, contohnya angkasawan negara, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa, atlet sukan Azizul Hasni Awang, Datuk Lin Chow Wei, Datuk Nicole and David, dan banyak lagi. Soalan yang terakhir, sejauh manakah falsafah pendidikan relevan dengan IR 4.0? Jawapan kami ialah, di era revolusi industri 4.0, pelajar mengimpikan satu ekosistem pembelajaran yang tidak lagi terhad kepada bilik darjah dan pembelajaran secara bersemuka. Sepatutnya pelajar boleh untuk menimba ilmu walau di mana pun mereka berada, dan tenaga pengajar juga boleh untuk menyampaikan ilmu tanpa perlu menghadirkan diri ke dewan kuliah. Istilah kelas ganti tidak seharusnya dijadikan norma khususnya pada era revolusi 4.0 kerana pelbagai alternatif yang menggunakan teknologi seperti platform membolehkan PDP berjalan tanpa perlu bertemu mata. Terma seperti flip classroom, blended learning tidak seharusnya menjadi bualan semata-mata, tetapi perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar. 5 tahun akan datang, kami mengimpikan pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara menikmati secawan kopi di Starbucks, menikmati ayam goreng pedas di McDonald, ataupun sambil menunggu Grab dan KTM. Kami percaya dalam dunia revolusi 4.0, ia membolehkan ilmu untuk ditimba walau di mana pun kita berada. Bahkan di sebalik kemunculan virus COVID-19 yang menggerunkan dunia, ada tersedia hikmahnya.
Kini kita sedang melihat sistem pendidikan mengalami revolusi apabila guru dan pensyarah sedang giat mengalukan pembelajaran secara maya bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan. Maka ada benarnya adaptasi dan fleksibiliti itu adalah anugerah tidak ternilai daripada Al-Quran buat manusia. Sekian, itu saja daripada kami kumpulan 1. Assalamualaikum.